Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini macam biasa kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita akan masuk bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa itu kaedah reka bentuk pengiklanan. Kita dah belajar macam mana kita nak guna kaedah gambar pegun, kita gunakan kaedah ibarat atau kiasan, perbandingan, demonstrasi dan sebagainya. Hari ni kita akan sambung pembelajaran kita kepada media pengiklanan. Media pengiklanan ni lah kita nak pilih, kita nak guna cara apa? Kita nak guna surat khabar ke, majalah dan sebagainya. Macam mana kita nak pilih? Okey, hari ni kita akan masuk media pengiklanan dulu. Okey, untuk media pengiklanan ni, ianya adalah salah satu saluran, cara ataupun pengantaraan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Jadi kita menggunakan media-media ni untuk kita nak bagi tahu pengguna kita ada menjual produk. Kita nak promosikan produk kita. Jadi ini adalah salah satu cara lah macam mana kita nak pengguna ataupun pelanggan tahu apakah produk yang dijual. Jadi pengeluar akan menggunakan kaedah tersendirilah. Jadi pengeluar selalunya dia akan pilih lah dia nak guna kaedah mana. Ada pelbagai jenis kaedah, saya akan ajarkan satu persatu lah apa dia. Jadi media pengiklanan ni ada 3 lah. Yang pertama media cetak. Media cetak tu apa? Saya keterangkan lah. Okay, media elektronik dan juga media sosial. Okay, kita akan pergi kepada 3 media ni. Jenis-jenis media yang kita nak belajar ni. Jadi kita akan pergi pada yang pertama dululah iaitu media cetak. Okey, untuk media cetak ni sering menjadi pilihan pengeluar. Maknanya selalunya pengeluar akan pilihlah media cetak ni. Sebab apa? Sebab dia sesuai untuk pelbagai jenis produk dan peringkat umur. Jadi maknanya tak kisah umur berapa pun selalunya akan baca media cetak ni. Contohnya macam surat khabar dan majalah. Selalunya surat khabar ni kita tahu ramai akan tengok surat khabar ni kan. Daripada surat khabar ni dia akan selitkan beberapa iklan dalam kita punya surat khabar. Contohnya macam gambar makanan McD ni kan. Dia akan letak iklan kecil lah pada ruangan surat khabar. Dalam ruangan surat khabar ni pun kita ada nama-nama iklan dia. Iklan kecil, iklan ruangan dan juga iklan muka surat. Dalam surat khabar ni kita akan nampak lah sedikit-sedikit kan. Dia punya iklan-iklan untuk produk, promosikan makanan, baju dan sebagainya. Begitu juga dengan majalah. Majalah kan selalunya ada pasal majalah pakaian, majalah wanita, majalah masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi dekat situ pun dia akan selitkan beberapa iklan dalam majalah mempunyai kumpulan sasaran tertentulah. Contohnya kalau untuk baju perempuan, dia akan selitkan dalam majalah perempuan. Dia ikutlah pada kumpulan sasaran tertentu mana yang pengeluar ni nak target. Seterusnya media cetak dalam bentuk browser ataupun helaian edaran ataupun juga dalam keadaan katalog. Okey, untuk browser ni selalunya kepingan kertas yang berlipat yang dicetak dengan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk. Macam ni kan. Selalunya kalau awak nampak ada yang berlipat-lipat, 3 lipat, ada depan dan belakang, ada tulisan, itu kita panggil sebagai browser lah. Dekat sini dia tunjuk lah apakah kelebihan produk makanan ni, adakah menu apa yang dijual dan sebagainya. Dia letak maklumat-maklumat dekat dalam kepingan kertas. Seterusnya helaian edaran. Ialah kepingan kertas lah yang mengandungi maklumat secara terperinci. Kita nampak kan dekat produk ni dia ada apa, apakah dia punya ciri-ciri dalam produk ni, kandungan dia apa, apakah kelebihan produk ni. Daripada sini pelanggan boleh tahulah apakah setiap produk yang dikeluarkan oleh pengeluar. Seterusnya adalah media elektronik. Media elektronik ni kalau awak nak tahulah, dia selalu menjadi pilihan pengeluar. Kenapa? Sebab ianya adalah cara yang paling menarik dan berkesan dalam mempromosikan sebarang produk lah. Contoh kalau kita nak promote, contohnya awak tengok ni gambar Pantene, gambar shampoo ni kan. Selalunya awak nampak dekat kaca TV television. Awak boleh nampak kan macam mana dia buat promosikan dia punya rambut, penggunaan shampoo ni melalui visual dan juga audio lah. Selalunya kita nampak kan pergerakan orang tu, dia menggunakan lakonan, gambar, perkataan, suara dan juga muzik.
Media elektronik juga ada dalam kaedah bentuk radio. Selalunya kalau awak dengar radio kan, sambil-sambil dia sembang, sambil-sambil dia pasang lagu, dia selitkan beberapa iklan. Contohnya iklan tudung Fareha, baju dan sebagainya. Banyak kan dia akan selitkan beberapa iklan lah dalam penyampaian radio tu lah, rancangan radio. Seterusnya adalah media elektronik dalam papan digital. Yang ni selalu awak nampak kalau dekat highway kan. Selalunya nampaklah dekat tepi-tepi tu kan. Dia akan tunjuk paparan besar macam mana dia nak promote dia punya produk. Okey, papan digital ni adalah salah satu merupakan produk hasil evolusi media elektronik. Maknanya selalunya kita tengok dalam skrin yang kecil-kecil je kan. Tapi dia menggunakan media elektronik ni buat evolusi boleh papar secara besar. Lagi ramai lah pengguna boleh tengok kan. Sambil awak dalam kereta tu, sambil tu awak nampak iklan-iklan yang dipaparkan di jalan raya. Okey, kalau kita gunakan paparan digital ni dapat menyampaikan maklumat penting kepada kumpulan sasaran dari semasa ke semasa. Maknanya pelanggan boleh tahu apakah produk-produk ni dia punya kelebihan, apa dia punya penambahbaikan produk ni. Jadi pelanggan secara tak langsung boleh tahu apakah pengeluar ni jual ataupun tayang pada papan digital. Okey, seterusnya adalah media sosial. Okey, media sosial ni paling senang lah. Kita punya telefon, kita punya gadget ni kan. Telefon, tab, TV dan sebagainya. Okey, media sosial ni adalah salah satu strategi pemasaran yang amat berkesan. Sebab apa? Sebab ini adalah platform untuk memperkenalkan produk di serata dunia. Semua satu dunia ni akan menggunakan gadget. Seperti phone kan. Semua ada Instagram, ada Facebook, ada blog, ada internet dan sebagainya. Jadi mudah dilayari oleh pengguna. Maknanya secara tak langsung kalau kita tengah tengok kita punya Facebook, kita punya Instagram, mesti akan keluar beberapa iklan. Dekat sinilah pengeluar akan selitkan beberapa iklan untuk tarik perhatian pengguna. Okey, bahagian media pengiklanan kita dah habis cover kan. Okey, media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Okey, kita akan sambung kepada bahagian yang ketiga iaitu faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, lepas kita dah tahu apa dia itu reka bentuk lah, kaedah reka bentuk dan juga media apa yang perlu kita gunakan, kita sebagai pengeluar perlu tahu apakah faktor semasa memilih media pengiklanan. Okey, apakah yang sesuai kita gunakan? Yang mana satu kita perlu guna? Kita kena tengok balik faktor-faktor apakah yang mempengaruhi daripada kita punya iklan tu. Sebab apa? Ianya penting untuk kita pastikan maklumat sampai kepada pengguna. Jadi pengguna tak confuse kan apakah yang kita sampaikan. Jadi pengguna pun mudah tahu, mudah faham apa yang dipromosikan. Jadi antara faktor yang kita perlu pertimbangkan adalah dari segi luas pasaran, kos pengiklanan, jenis dan sifat produk, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan. Okey, faktor yang pertama adalah jenis sifat produk. Okey, pengeluar ni kena tahulah apa yang sesuai dengan media pengiklanan bagi sesebuah produk. Okey, contohnya jenis kita punya produk tu memerlukan tunjuk cara ataupun khidmat nasihat dan juga cara penggunaan kita punya produk. Jadi kalau kita nak tunjuk kita punya produk tu macam mana penggunaannya, kita gunakan kaedah demonstrasi. Jadi pengguna boleh tengok secara terus kan apakah kita punya produk tu, macam mana produk tu berfungsi, apakah kelebihan produk kita, macam mana kita nak mengendalikan produk tu. Jadi pengguna boleh nampak secara teruslah, memudahkan pengguna untuk faham apakah produk yang dijual. Seterusnya, kita boleh guna kaedah media sosial. Ini sesuai untuk makanan, pakaian ataupun buku lah. Jadi sesuai lah kalau kita pamerkan kita punya produk-produk yang untuk kita nak jual tu dalam media sosial. Jadi pengguna pun boleh nampak dengan mudah apakah kita buat promosi tu kan. Makanan ni ada promotion berapa, pakaian ni ada punya kelebihan, buku ni apakah dia punya manfaat dan sebagainya.
Okey, seterusnya adalah dari segi faktor kos pengiklanan. Jadi pengeluar ni kena tahulah berapa bajet yang dia nak keluarkan untuk buat pengiklanan. Selalunya perniagaan yang bersaiz kecil ni mesti menggunakan kos rendah kan. Nak jimat pengeluaran kos lah. Jadi apa peniaga kecil ni boleh buat? Dia boleh mengeluarkan iklan secara browser. Browser ni kepingan kertas lah yang boleh dilipat kan. Mudah untuk kita hasilkan dalam kuantiti yang banyak. Begitu juga dengan media cetak, iaitu kita letakkan pengiklanan dalam surat khabar, dalam majalah dan sebagainya. Jadi perniagaan kecil ni tak perlu keluarkan kos yang banyak pun untuk kita buat promosi pada kita punya produk. Dan juga boleh media sosial. Media sosial ni paling mudah lah, tak perlukan guna duit pun. Boleh just layari setiap apps ataupun Instagram, Facebook dan sebagainya. Boleh kita promosikan dan juga iklankan produk-produk pada media sosial. Okey, seterusnya adalah faktor dari segi luas pasaran. Luas pasaran, kita nak tengok berapa luas kita nak pasarkan kita punya produk. Contohnya, kita nak pasarkan produk kita tu pada seluruh negara. Jadi, apa yang paling mudah kita nak buat? Kita boleh gunakan media sosial. Media sosial ni dia tak ada had. Jadi, setiap negara menggunakan media sosial. Kalau kita iklankan kita punya produk dalam media sosial, dalam internet, jadi pelanggan mudah dapat tahu apakah yang kita pasarkan, produk apa yang kita jual dan sebagainya. Dan juga kita boleh gunakan kaedah papan digital. Papan digital ni besar kan. Jadi, ramai boleh nampak. Contohnya macam awak dekat jalan raya kan. Dari jauh pun awak boleh nampak apakah yang dipaparkan di papan digital. Seterusnya adalah faktor dari segi sasaran pengguna. Ini kita nak target siapakah kita punya pengguna ataupun pelanggan. Jadi pengeluar kena pastikan media pengiklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat pada sasaran yang betul. Okey, contohnya alat solek dan pakaian wanita. Sesuai ke kalau kita buat iklan ni dalam majalah sukan? Sesuai ke kalau kita buat alat solek ni kita iklankan pada majalah kanak-kanak? Tak sesuai kan? Kita kena tengoklah, kita kena kaitkan iklan kita tu dengan apa yang berkaitan dengan produk kita. Contohnya alat solek dan pakaian wanita. Paling sesuai kita paparkan dekat dalam majalah wanita. Macam tu juga dengan barangan sukan. Barangan sukan kan lagi sesuai kalau kita letak iklan tu pada majalah sukan. Maknanya yang suka bersukan ni dia akan beli majalah sukan. Jadi dia bila dia tengok dalam majalah sukan ni, lepas tu kita iklankan kita punya produk barangan sukan dekat dalam majalah yang betul, maknanya kita dapat sasarkan pengguna yang betul lah. Kita nak kita punya barang ni terjual pada atlet ke, kita nak orang yang jenis suka bersukan. Begitu juga dengan permainan kanak-kanak. Paling mudah kita paparkan dekat televisyen. Kanak-kanak kan suka menonton TV. Jadi ibu bapa pun selalunya bersama dengan anak-anak kan. Daripada kaca televisyen tu kita boleh nampak, pengguna boleh nampak lah apa yang dipaparkan, apa yang dipromosikan oleh pengeluar. Okey, seterusnya yang terakhir adalah faktor dari segi saiz perniagaan. Macam saya cakap tadilah, kalau saiz yang perniagaan yang kecil, sesuailah kalau kita gunakan media sosial kan untuk jimatkan pengeluaran kos. Kalau perniagaan yang bersaiz besar, dia mampu untuk memilih media yang lebih berkesan dan lebih mahal. Contohnya papan digital. Papan digital ni menggunakan kos yang besar lah, kos yang mahal untuk kita iklankan produk. Jadi yang bersaiz besar ni selalunya dia akan menggunakan tempat iklan yang lebih berkesan lah. Contohnya televisyen dan juga papan digital. Lagi mudah pengguna dapat tengok lah. Kalau papan digital ni mudah dilihat oleh pengguna-pengguna dekat luar. Kalau televisyen ni dia tak ada had lah kan. Setiap pengguna televisyen ni boleh nampak apakah yang dipasarkan oleh sesebuah pengeluar. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat dan semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.